Kembali lagi dalam mata pelajaran RBT tingkatan 2. Hari ini cikgu akan menerangkan tajuk 2.6.2 iaitu menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Baik, sebelum ni cikgu dah terangkan maksud reka bentuk makanan dan juga klasifikasi reka bentuk makanan. Jadi, di sini cikgu akan terangkan mengapa pentingnya kita mereka bentuk makanan. Okey, yang pertama adalah memberi kebebasan untuk memilih kepada pengguna. Okey, baik, kita pengguna, setiap pengguna ada cita rasa tersendiri. Kemudian ada gaya hidup tersendiri dan juga pendapatan pengguna juga berbeza. Okey, jadi dari segi perubahan yang kita ada ni, yang tak sama ni, perubahan cita rasa, perubahan gaya hidup dan juga pendapatan kita akan menyebabkan reka bentuk makanan mengalami pelbagai evolusi kreatif mengikut aliran trend masa kini. Okey, maksud banyak reka bentuk yang ada di pasaran, reka bentuk makanan dan juga pelbagai harga dan juga trend-trend yang terkini. Jadi kita bebas untuk memilih makanan atau yang mana yang kita suka mengikut pendapatan kita. Okey, yang kedua, menzahirkan nilai estetika. Baik, sebelum ni cikgu dah terangkan nilai estetika bermaksud nilai tambah yang menarik lah. Okey, jadi reka bentuk yang menarik boleh menzahirkan nilai-nilai estetika yang memberi nilai tambah kepada sesuatu produk makanan untuk dipasarkan. Nilai tambah akan menjadikan sesuatu produk itu berkualiti tinggi. Okey, jadi cikgu bagi dekat sini yang tu contoh makanan tu pulut kuning. Okey, selalunya kalau kita hidang macam biasa, pulut kuning letak dalam satu bekas, kemudian telur letak dalam satu bekas, kemudian dia punya sambal ataupun kari dia letak satu bekas. Okey, kita makan sama aja rasa tetapi dia tak menarik. Bila ada nilai estetika yang telah kita membuat nilai tambah reka bentuk, pulut kuning dah menjadi suatu yang menarik dan ada nilai tambah lah, nampak lebih cantik. Sebenarnya sama je rasa dia, tapi dia lebih cantik. Jadi mungkin harga dia lebih mahal lah sebab dia berkualiti tinggi. Okey, seterusnya yang ketiga, kenapa pentingnya reka bentuk makanan ni? Yang seterusnya, melindungi etika sosial. Okey, nilai inovatif dan kreatif dalam sesuatu reka bentuk makanan perlu diterapkan untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Okey, dalam reka bentuk makanan ni kita bebas untuk menciptalah, untuk membuat inovasi dan juga kreativiti sendiri untuk menghasilkan reka bentuk makanan tu supaya menjadi lebih menarik. Tetapi kita perlu melindungi etika sosial. Kita perlu titik beratkan supaya tidak menyentuh nilai sensitiviti kaum dan agama. Contohnya kuih yang cikgu bagi dekat situ adalah kuih bulan, iaitu kuih tradisional Cina yang dimakan untuk menyambut pesta pertengahan musim luruh. Okey, asalnya bulat macam tu saja tetapi telah diinovasikan, buat kreatif sikit. Okey, orang Melayu pun buat juga untuk orang Melayu makan. Tetapi kita ubah sedikit reka bentuk dia, tetapi dia punya nilai kuih bulan tadi tu kita tak ubahlah, ramuan dia kita tak ubah. Okey, cuma reka bentuk saja, rupa dia saja yang lain kita tak ubah sebabnya dia adalah nilai sensitiviti kaum dan agama. Okey, seterusnya memberi faedah kepada pengusaha. Pengusaha ni maksudnya orang yang nak mencipta lah. Jadi bila adanya pelbagai kehendak dan keperluan pengguna
yang sentiasa berubah cita rasa, pendapatan pun berbeza. Jadi mereka suka mencuba sesuatu yang baru. Jadi dalam reka bentuk makanan ni, pengusaha boleh menciptalah pelbagai inovasi dalam mereka bentuk makanan. Contoh cikgu bagi dekat situ, KFC selalunya kalau kita beli hanya ayam goreng saja, tapi sekarang kita dah boleh letak cheese kat atas tu. Okey, jadi KFC Cheeza. Kemudian kita ada aiskrim goreng. Okey, kemudian kita ada kari puff pusing dan sebagainya lah. Ada pelbagai inovasi. Ada kelainan cita rasa dekat situ. Jadi makanan tadi akan ada kreativiti lah untuk nilai tambah. Okey. Seterusnya, pembangunan sains dan teknologi moden. Bila adanya perubahan cita rasa ni mengikut trend masa kini, jadi pelbagai mesin dan alatan dicipta untuk memudahkan reka bentuk makanan dihasilkan. Kita ada mesin untuk mencipta kek mini, okey. Kemudian kita ada acuan berbentuk muka-muka binatang dan sebagainya lah, yang mudah, cepat untuk pengusaha menghasilkan reka bentuk makanan lah. Dan akhir sekali adalah kepelbagaian etika budaya. Okey, contohnya negara Malaysia ni memang ada banyak kaum. Okey, kepelbagaian budaya di negara kita boleh dijadikan sebagai sumber idea untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Okey, budaya yang berbeza akan menghasilkan reka bentuk makanan yang berbeza dan menarik. Okey, contohnya makanan tradisional yang cikgu bagi kat sebelah tu, kita ada makanan tradisional India. Okey, kemudian ada tradisional Melayu, Cina dan sebagainya lah kat situ. Kemudian kita boleh kita pelbagaikan, tetapi rasa makanan ataupun nama dia kita tak ubah lah. Okey, itu mengikut kaum-kaum makanan kaum-kaum di Malaysia. Okey, itu saja kali ini. Sekian, terima kasih.